sorry. Okey, saya minta maaf kepada speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya berterima kasih kerana diberi ruang untuk menyertai perbahasan dalam rang undang-undang ke atas Akta Kesatuan Kerja 1959, Akta 262 untuk dipinda. Ada 35 di bawah akta ini telah pun dipinda untuk ditambah baikkan. Saya nak maklum pada Datuk, apa sih 8 minit aja, tak 12 minit. Saya 12 minit. Saya telah pun meneliti. Tadi saya bertanya Sek 8 minit, ada tambahan 8 minit tanda ada. Sek kata tidak mahu, jadi yang kapal punya 12 minit. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sek kerana beri saya ruang lebih. Sejarah itu mencatatkan kesukaran yang keterlaluan ketika Akta Kesatuan ini diikat dengan sebegitu kuat apabila kuasa dan diskripsi ketua pengarah itu terlalu kukuh dan terlalu besar sehingga kan kesatuan-kesatuan yang untuk dilebar luaskan tidak dapat dilaksanakan. Saya ingat saya pada convention ILO 87 apabila tahun 1992 kemudian itu kita menyertai satu resolusi untuk kita hendak memberikan kebebasan dalam freedom of association and protection of the right of to organize. Jadi kalau kita melihat daripada waktu itu pun sudah bermula episod untuk melebar luaskan. Tetapi malangnya Datuk Speaker, 8% saja rakyat Malaysia yang bekerja mempunyai kesatuan. Selebih itu tidak boleh berada dalam posisi untuk mendapatkan kebebasan untuk berpersatuan kerana undang-undang itu menyekat. Saya ambil contoh banyak daripada kesatuan-kesatuan yang memohon belasan tahun, Datuk Speaker, belasan tahun memohon supaya diterapkan. Mengisi borang A, kemudian mengisi borang B, kemudian pergi dekat ketua pengarah. Ketua pengarah pun berlengah waktu. Ada satu ketika ketua pengarah pun menjadi seagung kepada bank, Persatuan Bank New. Ini juga adalah antara perkahalian akta yang sebegitu merumitkan. Saya sebut perkahalian itu kerana pandangan disputnya berbeza-beza. Jadi akhirnya maka 8% itulah yang menjadi result kepada majoriti yang ada dalam kesatuan negara ini. Dan waktu berlalu begitu lama, 87, saya idamkan pada hari ini akta ini perlu dipindah. Saya teringat sahabat saya Datuk Uni punya presiden. Saya dah lupa Datuk. Dia kata dengan saya nak pindah satu ayat pun dalam akta termasuk akta kerja, akta perusahaan, akta kesatuan ini sudah amat sukar. Kerana apa? Kerana disebabkan oleh kerajaan tidak peka dalam keadaan untuk membolehkan kebebasan itu dilakukan. Tapi pada waktu itu pada tahun 2017 dan bicara hari ini 3 akta telah kita buat pindahan. Termasuk hari ini sejarah berulang kita akan memindah akta persatuan yang membolehkan antara 8% judi anjak kepada number yang boleh memberikan kebanggaan kepada negara kita. Dan apa yang menjadi kesukaran dalam peralihan ini, perpindahan ini ialah setengah daripada stakeholder, Datuk Speaker, memaklumkan kepada saya, terutama kumpulan kamu yang ditubuhkan oleh para rakan-rakan dalam kesatuan, mengkhawatirkan tentang kesatuan dalam syarikat itu dibenarkan untuk menubuh serancak mana yang mereka suka. Jadi makna 2-3 kesatuan dalam satu syarikat. Dan ini agak merumit dan meruncingkan. Tetapi saya percaya bahawa ketua pengarah masih lagi mempunyai say dalam kata lain dalam akta ini. Walaupun ketua pengarah telah pun memberikan kuasa penuh kepada kesatuan itu untuk menubuhkan kesatuan tanpa campur tangan dan juga dia dikategorikan sebagai yang mendiskriminasi, mengimplementasikan hak itu tidak berada dalam KP. Ketua pengarah tidak ada. Jadi sekarang ini kebantungan penuh kepada kesatuan itu sendiri dan permohonan anggotanya. Kalau syarikat itu buat kata pokok senar tadi itu, ya, itu menakutkan mereka. Tetapi saya yakin dan saya percaya kalau sekiranya pemimpinan kesatuan itu efisien dan begitu
agresif. Saya percaya mereka tidak akan terpinggir dengan keahlian yang tidak menokong mereka. Dan ini adalah salah satu daripada kerusingan di bawah 35 seksyen yang nak dipindah ini. Di antaranya ialah membolehkan kesatuan itu ditubuhkan oleh syarikat berbeza. Sekarang ini Datuk Speaker, dia pelik. Satu syarikat tu kenapa dia berbeza-beza? Kalau dia pengeluaran dia lain, macam di Pro 2. Kalau dia pengeluaran dia kata trading. Kalau dia membuat spare part dia lain pula, dia bagian achievement. Jadi macam-macam union, sampai 3 union dalam satu syarikat yang tidak seragam. Dan sekarang ini saya nampak kalau ianya dibenarkan dalam seragaman itu, maka ada di balik itu mungkin dalam House Union akan banyak berlegar dalam penubuhan ini daripada National Union. Tetapi ini juga memberikan ruang besar kepada Kesatuan Nasional untuk mereka juga mengembang luaskan. Iaitu sekarang ini di bawah Seksyen 9 jelas. Kalau dia pegawai, dia pegawai. Kalau dia pekerja marhen kategori general workers, dia akan jadi general workers. Kalau dia pengurusan, dia pengurusan. Tapi sekarang ini membolehkan ianya dibuat. Maknanya satu tangan kita kata pembebasan diberikan, satu tangan lagi kita memberi ruang kepada mereka untuk perkuatkan kesatuan mereka dalam membatasi seluruh organisasi itu dilengkapi dengan kemahiran dan kebolehan masing-masing. Jadi ini satu daripada rahsia yang terpaksa dirungkaikan dalam Dewan ini, kerana hari ini kita akan menentukan persetujuan untuk kita hendak meminda Akta Kesatuan ini. Begitu juga dalam kesatuan sebelum ini, Datuk Speaker. Sebagai contoh, dulu yang 13-12 tahun nak tunggu, Datuk Speaker, kalau kita minta pada tahun 1980, waktu itu berlaku delay, berlaku kelewatan. Kita isi borang A, dia isi borang B. KP buat ni, buat definition, buat macam-macam sampai 13 tahun tak selesai. Dan masa buat undian dibuat, Datuk Speaker, orang yang pada tahun 1980 dikira. Kalau dia mati, kena pergi kubur, terkejutkan dia, undi dulu, masuk kubur balik. Itu undang-undang yang ada sebelum ini. Dan sebab itu saya bersetuju. Saya pernah bawa dalam sidang ini untuk pindaan ini dibuat. Dan saya ingat saya pada tahun 2010, saya pernah bawa isu yang sama untuk dipindah atas kesatuan ini. Mana mungkin saya akan menolak. Kerana ini yang saya perjuangkan belasan tahun. Dan saya lihat peluang terbaik. Tak masuk akal. Orangnya dah retire, duduk, tak tahu tak apa dia beri, dikira sebagai orang yang mengundi. Jadi kalau kena mengundi, kalau dia ada 1,000, kalau 100 hilang, 900 lah. Jadi mihak kepada majikan. Ini memang tidak adil. Tapi akhirnya hari ini dalam pindaan yang dibuat, saya juga ingin menyinggung. Saya tak tahu sama ada undian itu termasuk tidak dalam peringkat 1 tujuan meminda pasal 11. Iaitu telah di dalam kalangan pekerja yang telah dibuang kerja, ditamatkan, diberhentikan atau bersara tidak berhak untuk mengundi. Saya nak tanya, ini dalam perkara mogok. Ini mogok kalau nak menubuhkan kesatuan. Jadi ini juga akan memberikan persoalan waktu awal. Jadi kalau kita ambil waktu hujung, ketika kita nak ambil tindakan di bawah Seksyen 40 Akta Perusahaan 1967, itu menyekat kekuatan daripada hak mereka yang sepatutnya dilakukan. Saya setuju. Dalam masa yang sama, saya juga ingin merungkaikan bahawa pada penubuhan kesatuan itu jangan ada yang di waktu mereka-mereka yang sudah meninggal, sudah bersara, dikira sebagai number ataupun kumpulan yang berhak untuk mengundi. Ini harus diberikan penegasan. Dan saya minta penjelasan dari pihak kementerian supaya adakah mereka ini dikategorikan tidak dimasukkan dalam orang-orang yang berhak untuk jadikan kesatuan. Begitu juga dengan perlembagaan kesatuan. Perlembagaan kesatuan, saya mengambil tempat Ipoh Barat. Jadi Ipoh Barat kena Sabah, nombor 5. Lepas apa yang saya nak jelaskan ialah bila berlakunya pindaan, ada 3 minit, pindaan tentang perlembagaan kesatuan, kementerian jangan bersegan silu untuk memastikan bahawa kesatuan-kesatuan itu diberi penerangan. Sebab Datuk Speaker, kalau kita nak buat sesuatu tindakan penambahbaikan untuk melebar luaskan keahlian dalam bentuk diskripsi yang berhak itu mesti dipindah dalam perlembagaan kesatuan. Dan kalau tidak dipindah dalam kesatuan, ia tidak membolehkan
akta itu dilakukan. Saya teringat satu kes yang mana perjanjian bersama Mas apabila seorang pramugari dia lahirkan anak lebih daripada 3. Bila dia lahirkan anak lebih daripada 3, dia dipecat. Dia dipecat tu speaker sebab CA dia, perjanjian bersama dia menghadkan 2 orang. Jadi betapa besarnya CA ni dan betapa besarnya Perlembagaan Kesatuan ini yang menganggotai ahli-ahli itu yang berkuasa penuh dan menjadi kuasa mandatory terhadap apa tindakan mereka. Maka saya minta kementerian dan pegawai-pegawai mereka, terutama sekali Kamal Pali, supaya serius melebar luaskan pengetahuan kepada semua kesatuan yang membolehkan mereka mengetahui tentang hak mereka. Dan ini kerja Kamal ni. Kamal kena buat kerja lebih sikit sebab dia yang mengetahui hal lewat kesatuan sekerja. Begitu juga dengan penal code. Saudara saya dah sebut tadi, daripada apa yang jadi khawatirkan 2 perkara tadi, mereka yang dipecat kemudian tidak adil kepada majikan. Datuk Speaker, saya sebenarnya ada kelompongan di sini. Kalau kita kata kita dibuang kerja, disiplin itu diambil, tak perlulah tahu penal code jadual 4 ni. Ini kritikal sangat. Jadi saya minta kementerian supaya kaji semula lah jadual 4 ni. Dia tak memungkinkan seorang pemimpin kesatuan menjadi seorang pencetus revolusi dan menukar kerajaan. Tak mungkin. Kesatuan pun apa kerat dia pun. Tapi yang dilihat ketakutan itu janganlah ditegangkan, kendurkan pendurkan supaya jadual 4 itu dikaji semula. Dan ini juga memberikan banyak pendekatan yang lebih saya nampak lebih tersusun. Apabila berlakunya sesuatu tindakan disiplin, dia dah ada di bawah Seksyen 14 Akta Kerja 1955. Jadi dia perlu melewati proses itu untuk dia diambil tindakan. Tetapi dalam fasa yang sama, Seksyen 20 Akta Perusahaan 1967 itu memberikan ruang untuk dia mempertahankan diri dia di mahkamah perusahaan. Jadi unfair dismissal. Jadi bagi saya kalau kita meletakkan sesuatu ayat yang dikatakan bahawa dibuang kerja, ditamatkan, yang kuasa itu ada di bawah Seksyen 12 pihak majikan. Tetapi dari segi right of the workers, mempertahankan dirinya, dia ada Seksyen 20. Jadi kalau boleh, yang dikata dibuang kerja itu, penamatan itu mestilah berasaskan kepada hak. Dan kalau saya dipecat, saya appeal kes saya di mahkamah, saya masih ada right. Dan sampai ke mahkamah buat keputusan, barulah saya dipecat. Jadi ini juga harus diberi pertimbangan untuk memastikan bahawa majikan tidak mendiskriminasikan atau abuse any article in this amendment. Jadi saya khawatir kalau tidak ada pemantauan, walaupun kuasa yang ada kepada menteri, 2 minit lagi conclusion dia. Walaupun menteri ketua pengarah ditarik kuasanya, saya percaya lebih 60% kuasa memutlakkan tindakannya itu. Tidak bermakna ketua pengarah harus berlena dengan tarikan itu. Ketua pengarah harus juga bermain peranan untuk memantau, memberikan panduan dan nasihat supaya pindaan dan rang undang-undang ini diangkat kemuliaannya dan pekerja itu dijaga hak mereka. Datuk Speaker, dengan sepenuhnya saya menyokong pindahan ini. Terima kasih.